Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Abdul Rahim, nombor matrik 266972 dari Kumpulan Q. Di sini saya akan membentangkan untuk subjek GMGA 3053, pengurusan latihan dalam organisasi yang bertajuk Analisis dan Mengenal Pasti Keperluan Latihan di Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu program PEKA B40. Okey, untuk pengenalan, Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu program PEKA B40 demi memastikan organisasi kekal berdaya saing. Pihak pengurusan maupun pemilik organisasi sedar akan kepentingan latihan ataupun program pembangunan sumber manusia dengan mengadakan pelbagai latihan yang wajar kepada organisasinya. Meskipun ramai di antara golongan tersebut sedar akan kepentingan latihan, namun majoriti daripada golongan tersebut masih belum lagi kenal apakah itu TNA. TNA ialah Training Needs Analysis atau dengan nama penuhnya Analisis Keperluan Latihan. Merupakan satu aktiviti yang harus dilakukan sebelum pihak pengurus maupun pemilik organisasi membuat perancangan suatu latihan pembangunan sumber manusia agar isu-isu yang telah dikenal pastikan itu dapat diselesaikan dengan segera. Bagi perbincangan dan analisis, konsep analisis keperluan latihan. Sekiranya analisis TNA ini tidak dilakukan, pihak pengurus maupun pemilik organisasi tidak mungkin dapat mengenal pasti apakah isu yang dihadapi dalam kalangan di kaki tangan organisasi. Bagi matlamat analisis pula, mengenal pasti isu atau permasalahan, mengenal pasti latihan yang diperlukan dan menyediakan rancangan latihan bagi membangunkan kualiti perkhidmatan kaki tangan kesihatan. Untuk kaedah pengumpulan data pula, terdapat dua kaedah pengumpulan data iaitu kaedah primer dan kaedah sekunder. Kaedah primer ialah kaedah temubual bersama responden-responden yang menyertai anjuran program PEKA B40 bagi mendapatkan maklumat, dan kaedah sekunder pula iaitu pengumpulan maklumat-maklumat dari internet juga telah diguna pakai untuk memperolehi manfaat program tersebut. Bagi latar belakang organisasi Kementerian Kesihatan Malaysia program PEKA B40, Kementerian Kesihatan Malaysia adalah sebuah kementerian yang telah dibangunkan dalam negara untuk bertanggungjawab ke atas sistem kesihatan negara dan kebajikan kesihatan penduduk Malaysia. Sama seperti organisasi-organisasi yang ada di luar sana, kementerian ini turut mempunyai penyata visi, misi dan objektif tersendiri. Cara mengumpul data untuk dianalisis. Saya juga mengumpul data untuk dianalisis adalah dengan hasil temubual daripada responden-responden yang kebanyakannya menyatakan ketidakpuasan hati mereka dengan sikap segelintir kaki tangan di kaunter. Berikut adalah carta organisasi. Di sini saya pamerkan carta organisasi di Kementerian Kesihatan Malaysia. Untuk isu dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, program PEKA B40, hasil temubual bersama responden-responden program saringan kesihatan percuma anjuran skim PEKA B40 telah mendapati bahawa perkhidmatan pendaftaran ataupun kaunter adalah kurang memuaskan. Kejadian ini memberikan gambaran secara tidak langsung tentang ketidakprofesionalan kaki tangan kesihatan yang berurusan di kaunter. Oleh itu, adanya keperluan latihan kepada kumpulan kaki tangan yang berkhidmat di kaunter. Untuk strategi sasaran dan pelaksanaan latihan pula, iaitu sasaran latihan bagi menyelesaikan masalah kaki tangan kesihatan yang berkhidmat di kaunter. Sasaran latihan yang bakal diadakan khususnya adalah untuk kaki tangan di kaunter. Untuk strategi dan pelaksanaan latihan, latihan mengubah sikap kaki tangan kesihatan yang berkhidmat di kaunter.
Demi mengubah kaki tangan kesihatan yang berkhidmat di kaunter kepada yang lebih baik dengan adanya latihan seperti ceramah kesedaran, aktiviti ujian sikap, aktiviti latihan simulasi dan aktiviti kaunselor. Kementerian Kesihatan turut dinasihatkan untuk tidak lupa melakukan aktiviti penilaian dan pemantauan latihan bagi menjamin keberkesanan latihan dalam mengubah sikap kaki tangan kesihatan. Bagi kesimpulan pula, secara keseluruhannya, latihan merupakan salah satu alternatif yang boleh digunakan oleh sesebuah organisasi untuk melahirkan sumber manusia yang cekap, berproduktif, bersasia mulia dan beretika. Jadi, inisiatif untuk mengubah dan mengembalikan kepuasan hati penduduk Malaysia terhadap perkhidmatan Kementerian Kesihatan Malaysia haruslah ditumpukan dalam caranya mengubah sikap para kaki tangan. Sekian perbentangan dari saya. Terima kasih.